Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat dan baik-baik sahaja. Baik, hari ini kita jumpa lagi dengan tajuk reka bentuk elektrik, iaitu aplikasi teknologi yang ketiga bagi tingkatan 2. Pada video yang lepas, cikgu ada ceritakan sedikit mengenai macam mana nak buat pengiraan parameter elektrik. Jadi hari ini cikgu akan sambung dan objektif kita hari ini adalah di hujung video nanti awak mahir untuk membuat pengiraan yang melibatkan parameter elektrik. Ingat lagi segitiga ohm yang cikgu tunjukkan pada video yang lepas. Mana awak kena tahu untuk melukis segitiga ni dengan kedudukan V di atas, kemudian I di sebelah kanan dan juga R di sebelah I di sebelah kiri dan juga R di sebelah kanan. Ini adalah 4 parameter elektrik yang awak perlu kenal dan awak perlu tahu. Yang pertama, voltan yang diwakili dengan huruf V besar. Itu adalah voltan. Dan unitnya adalah volt. Okey, contoh kalau cikgu tulis nilai 5 volt. Okey, mesti ada unit di belakang. Okay, yang kedua, arus. Okey, arus ni dikenali dengan simbol I. Okey, unitnya contoh 1 ampere. Okey, unitnya adalah ampere dengan huruf besar A. Okey, yang ketiga rintangan ataupun resistance dalam bahasa Inggeris dan simbol internationalnya adalah R besar. Okey, rintangan nilainya contoh cikgu nak cakap 3 ohm. Okey, ohm tu adalah unit bagi rintangan. Jadi awak boleh tulis 3 ohm dengan ejaan ataupun boleh tulis dengan simbol 3 ohm. Okey, ini adalah simbol bagi ohm. Okey, dan yang keempat, kuasa ataupun power. Okey, dikenali dengan simbol P besar. Dan unitnya adalah contoh 800 watt. W besar ataupun boleh juga nak tulis dengan 800 dengan ejaan watt. Jadi watt ni merupakan unit bagi kuasa. Okey, ini adalah segitiga yang cikgu dah tunjukkan dalam video yang lepas. Okey, jika soalan minta awak kirakan nilai bagi voltan dan diberikan nilai bagi arus dan rintangan, maka kita boleh tulis rumus sebagai tutup jari dekat V. Okey, so tengok I darab dengan R. Okey, samalah juga untuk I. Jika diberikan nilai voltan dan juga rintangan dan soalan minta awak kirakan nilai bagi I ataupun arus lah. Jadi arus ingat I besar tu arus. Okey, sama dengan kita letak jari dekat I, kita akan nampak V di atas dan juga R di bawah. Jadi voltan bahagi dengan rintangan. Okey, yang ketiga, jika soalan meminta awak kira ataupun dapatkan nilai bagi rintangan R, maka kita letak jari pada R dan di dalam soalan tu diberikan nilai bagi voltan dan juga I arus, maka daripada segitiga ni kita nampak V di atas dan I di bawah. Jadi formulanya adalah V bahagi dengan I ataupun voltan yang diberikan kita bahagikan dengan nilai arus yang dinyatakan dalam soalan, maka kita akan dapatlah nilai bagi rintangan dengan unit ohm. Okey, yang ni pun
nilai arus dengan unit ampere. Okey, voltan pula nilai voltan dengan unitnya volt. Seterusnya, okey, untuk kuasa. Okey, kuasa pun sama awak ingat segitiga dengan P di atas, I dan juga V di bawah. Okey, jadi kalau soalan diberikan dalam soalan nilai bagi arus dan juga voltan. Dan soalan tanyakan berapakah kuasa bagi peralatan elektrik tersebut. Jadi kita letak jari dekat P, so kita akan dapat kuasa ataupun P sama dengan arus darab dengan voltan. Begitu juga yang kedua, jika diberikan nilai kuasa dan juga voltan dan soalan minta awak kirakan arus. Okey, arus I. Jadi, letak jari di I, kita akan dapat power di atas, kemudian voltan di bawah. Jadi, tulislah jawapannya nanti dalam unit ampere. Yang ni tadi dalam unit watt. Ataupun W besar saja pun dah okey. Okey, yang ketiga, okey, letak jari di V. Okey, kita akan dapat P di atas dan juga I di bawah. Jadi, kuasa, nilai kuasa yang diberikan juga nilai arus yang diberikan dalam soalan, awak gantikan dengan nilainya, kemudian akan dapatlah nilai bagi voltage. Baik, sekarang ni lihat modul muka surat 34. Kita dapat segitiga ohm di atas. Okay, jadi awak isikan jawapan pada segitiga serta rumus yang dikehendaki. Dan lihat di sini. Ada 4 ruang untuk contoh soalan. Jadi cikgu nak daripada perbincangan ini nanti, awak salin soalan. Cikgu akan mention lah soalan yang mana. Salin dan tulis di sini dan buat pengiraan untuk mendapatkan nilai bagi parameter elektrik yang dinyatakan. Baik, kita lihat contoh soalan. Ini adalah contoh soalan yang cikgu gunakan dalam video yang lepas, di mana tahniah ada di antara kamu dapat menjawab dengan betul. Okey, soalannya, berapakah bacaan emitter? Okey, emitter ni yang ni. Okey, satu alat yang digunakan untuk kita menyukat nilai arus bagi sesuatu litar. Jadi, bila dia tanya bacaan emitter tu berapa, bermaksud dia tanyakan nilai bagi arus lah. Okey, kita tengok balik segitiga kita. V, I, R. Okey, voltan diberikan. Kemudian yang ni adalah rintangan lah dengan unitnya kan, ohm. Okey, this one voltan lah. Okey, jadi voltan ada, rintangan pun ada. So, boleh tak kita nak cari I? Boleh lah kan? So, I sama dengan V ke atas, R di bawah. Jadi, masukkan nilainya 50 volt bahagi dengan 2.67 ohm. Pastikan tulis unitnya. Sebab kalau pengiraan ni, kita tak tulis unit yang betul, jawapan yang diberikan adalah salah. Sebab any numbers, any value can be ringgit, can be ketinggian, luas. Jadi bila ada unit yang betul, kita jelas itu adalah unit bagi parameter tersebut. Jadi jawapannya 18.73 apa? Ni arus kan? Arus unitnya adalah ampere. Baik, jadikan ini sebagai soalan contoh 1 dalam modul muka surat 34. Okey. Seterusnya. Okey, yang ni kita tengok sahaja. Okey, emitter. Kecil ni, tak apa cikgu tulis untuk awak.
1.5 ampere. Kat sini ada bateri. Voltannya berapa? Okay. Kemudian ada mentol. Mentol ni beban, elemen beban dengan nilai 4 ohm. So kita tahulah ini adalah rintangan. Jadi soalannya, aktivitas arus, yes, memang ada. Kemudian nilai beban 4 ohm, yes, memang ada. Kirakan voltan dan juga kuasa. Jadi, voltan sama dengan, kita recall balik segitiga kita, V, I, R. Okay, so voltan sama dengan I darab R. Jadi, masukkan nilai arus. Kita dapat 1.5 ampere. Kemudian, rintangan 4 ohm. Jadi, kita dapatlah jawapannya 6 volt. Jangan lupa unit. Kalau 6 sahaja, jawapannya salah. Okay, jadi voltan kita dah dapat. Kemudian kuasa. Okay, kuasa simbolnya P kan? Okay, power. Sama dengan, okay, ingat segitiga P, I, V. Jadi power sama dengan I darab V. Okay, sama dengan I tadi berapa? 1.5 ampere. Darabkan dengan voltan yang kita dapat 6 volt. Kita akan dapat jawapannya 9. 9 apa? 9 watt. Ataupun boleh ditulis penuh macam ni. Jadi, settle. Seterusnya, lihat contoh yang ini pula. Okay, dia tanyakan nilai bagi arus. Okay, kat sini nampak tak dekat emitter dia tanya. Arus dia berapa? Bukan arus, bukan A ni. I sama dengan berapa ampere? Yang tu sebetulnya. Okay, dan diberikan nilai bagi voltan dan juga this one rintangan lah. 3 ohm. Jadi segitiga V, I, R. Nilai arus, okay, arus I lah. I sama dengan V ke atas, R ke bawah. Jadi voltan kita diberikan 9 volt. Kemudian rintangan yang dia beri 3 ohm. Jadi, kita akan dapat jawapan 3 ampere. Jelas? Senang je kan? Okay, next. Kita tengok beberapa contoh lagi. Diberi nilai voltan 9 volt. Yes, memang ada. Kemudian arus 0.9 ampere. So, this one arus. Okay, arus emitter kan? 0.9 ampere. Cari nilai rintangan. Okey, berapa rintangan? So, R kat sini. R ni berapa? Rintangan ni pada beban Jadi, segitiga, sentiasa ingat segitiga ni, VIR. So, nak tahu R sama dengan V ke atas, I kat bawah. So, V bahagi dengan I. V kita, voltan kita 9 volt. Kemudian arus kita 0.9 ampere. Bahagikan, kita akan dapat rintangannya 10 ohm ataupun boleh tulis penuh OHM. Baik, ini adalah soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua. Contoh 2 yang awak perlu masukkan pada muka surat 34 modul. Okey, diberikan sebuah komputer berlebar 3.5 ampere. So, kita tahu bila ada ampere kat sini, ini adalah nilai bagi arus.
Kemudian 240 volt digunakan. So kita tahulah ini adalah nilai bagi voltan. Berapakah rintangan dan juga kuasa yang digunakan? Okey, jadi kita ingat balik segitiga kita. V, I, R. Where. Ingat macam tu So dia nak rintangan. Rintangan kat sini. Okey, so R sama dengan V ke atas, I kat bawah. Okey, jadi masukkan nilai. Voltan ada tak? Ada. 240 volt. Bahagi dengan arusnya 3.5 ampere. Jadi kita bahagi, dapatlah berapa. Okey. Kemudian soalan yang kedua dia tanyakan kuasa. Okey, kuasa ingat balik segitiganya P, I, V. Jadi dia tanyakan kuasa, power. P sama dengan I darab dengan V. I ada? Ada. 3.5 ampere. Voltan ada? Ada 240 volt. Jadi boleh dapatlah jawapannya berapa watt. Okey, yang ni pun berapa ohm. Okey, boleh? Okey, contoh yang ketiga untuk awak tulis dan awak kira pada modul muka surat 34. Ambil contoh yang ni daripada soalan 2. Jadi ni contoh 3. Modul muka surat 34. Okey, diberikan 800 watt ni nilai apa? Kemudian 240 volt ni nilai apa? Kemudian dia minta awak kirakan nilai arus dan juga rintangan. Jadi cikgu nak awak buat pengiraan. Dan yang terakhir, okey, yang ni jadikan sebagai contoh 4. Modul muka surat 34. Okey, diberikan, dah mention dah kat sini. Nilai rintangan 10 ohm. Voltan bekalan 15 volt. Dan ditanyakan nilai arus yang mengalir. So, berapa nilai arus yang mengalir? Berapa ampere? Kemudian yang kedua ditanyakan nilai arus juga jika rintangan tu ditukar kepada 100 ohm. Yang first ni jika rintangan 10 ohm, betul? Okey, ni yang pertama. Yang kedua ditanya arus berapa ampere jika rintangan tu dia tambah jadi 100 ohm. Okey, jadi awak buat pengiraan dan selesaikan soalan modul tu. Jadi untuk hari ini cikgu harap semua orang dah mahir dan dah ingat dah segitiga hukum ohm dan juga rumus untuk mendapatkan parameter bagi voltan, arus, rintangan dan juga kuasa. Jadi hari ini sehingga sini saja. Kita jumpa lagi pada kelas yang berikutnya. Assalamualaikum.